Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menerangkan ideologi rasionalisme. Saya Hafizul Hakim dan rakan-rakan saya Firdaus Yahya, Aidil Aluzin dan Muhammad Halif. Terdapat objektif rasionalisme, antaranya latar belakang, kesan dan kelemahan dan perbezaan ideologi dan dengan agama Islam. Terdapat 4 hasil datapan dan perbincangan. Antaranya ialah Hasil dapatan yang pertama ialah latar belakang rasionalisme. Aliran rasionalisme ini berpegang kepada akal sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Aliran ini dibawa oleh Heraclitus bermula dari abad ke-17 dan 18. Aliran ini muncul kerana sifat ingin bebas dari pemikiran tradisional masyarakat terdahulu. Aliran ini kemudiannya diperkembangkan lagi oleh tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Rasionalisme mencapai zaman kemuncaknya apabila dibawa oleh tokoh René Descartes yang digelar bapa falsafah moden. René Descartes memperkenalkan buku beliau yang bertajuk Metode Cogito yang menjadi tunjang kemajuan rasionalisme. Hasil dapatan kedua ialah kesan ideologi rasionalisme. Pertama adalah mencapai pemikiran seseorang pelajar. Hal ini kerana pendidikan perlu menumpu pada akal. Sebagai contoh, guru perlu menjelaskan rasional kita perlu bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah menambah ilmu pengetahuan dunia. Hal ini kerana ramai sarjana yang menerima baik ideologi ini. Sebagai contoh, Isaac Newton menyatakan sesuatu fizikal terdiri daripada bahagian atom-atom yang kecil berdasarkan hukum sebab dan akibat. Yang ketiga adalah mudah untuk menyampaikan dakwah. Hal ini kerana seseorang itu mudah tertarik kepada perkara yang boleh dipercayai berbanding perkara yang tidak masuk akal. seterusnya ialah kelemahan ideologi rasionalisme. Pertama, ia mementingkan subjek daripada objek. Okey, untuk rasionalisme, mereka hanya dapat kebenaran daripada proses berfikir sahaja tanpa memerhatikan objek itu secara teliti. Ini terbukti. Kita sebagai manusia, kita tak akan dapat memperoleh pengetahuan melalui fikiran semata-mata untuk memperoleh pengetahuan yang jelas. Okey, seterusnya, kelemahan kedua, gagal menjelaskan perubahan pengetahuan manusia. Rasionalisme gagal dalam menjelaskan perubahan atau pertambahan pengetahuan manusia. Banyak ideologinya yang sudah ditelan zaman, yang telah berubah dari masa dan ke semasa. Yang terakhir, kelemahan idealisme, memahami sesuatu objek luar daripada kesanggupan rasionaliti. Ianya cenderung kepada relatif pengetahuan iaitu ketidaksamaan dalam sebuah pengetahuan. Ia tiada cara untuk membuktikan bahawa idea ini yang dibangunkan rasionalisme itu wujud. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan ideologi rasionalisme dengan agama Islam. Ada kalangan mereka secara terus terang ingin menghancurkan Islam kerana terpengaruh pemikiran liberalisme dan juga sekular. Maksudnya mereka menggunakan ideologi ini untuk keburukan, bukan untuk kebaikan. Pemikiran Abduh membawa gambaran dalam berbagai kehidupan pemikiran masyarakat meliputi aspek penafsiran Al-Quran, pendidikan, sosial masyarakat, politik, peradaban dan sebagainya. Barat hari ini masih mengkaji warisan intelektual masa lalu. Bagi mereka tradisi keilmuan, silam perlu hanya sebagai rakaman memori dan bukan sebagai panduan dan bimbingan. Islam melawan kejahilan dan taklid buta. Sebagai contoh, ada yang falsafah yang mengatakan mengeluarkan teori seperti gigi lelaki lebih banyak daripada perempuan. Sebagai rumusan, dapat disimpulkan bahawa falsafah rasionalisme itu masih relevan dan boleh digunakan pakai sehingga kini. Rasionalisme adalah fahaman falsafah ilmu yang mengatakan akal adalah asas utama dalam memperolehi pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Kita sebagai umat Islam perlulah bijak menggunakan fahaman rasionalisme pada masa dan tempat yang sesuai. Sekian, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih.